Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا سأل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah kerana pada petang ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Dan saya pula datang elok pula tepat dengan masa, tak ada lambat macam selalu tu. Jadi tak ada peluang lagi dia nak mumpat-mumpat ustaz. Kerana dia datang tepat masanya. Sekarang ni dah tepat pasal dia tak ada berhenti-henti. Tak ada traffic light. Tak ada pula jam. Jalan terus je. Itu di antara kelebihannya. Walaupun banyak juga rungut-rungut berlaku dengan ada sistem baru ni. Ada aksiden lah apalah macam-macam ya. Tapi kelebihannya tu tak ada tersangkut. Elok je datang ya. Laju je sampai. Balik terus sikit. Kena musim pelaksanaan lagi ya. Baik. Untuk petang ini kita sambung pembacaan kita tentang ilmu akidah. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Asas agama kita ni mesti ada akidah, mesti ada kepercayaan, dan kepercayaan itu mesti yang betul. Percaya pada Tuhan yang kita sembah tu mesti Tuhan yang betul. Jangan sembah lain daripada yang betul tu. Lain daripada Allah semua tak betul. Jadi mudah-mudahan akidah kita betul. Kerana perkara yang pertama yang akan ditanya kepada kita setelah kita kembali kepadanya nanti ialah bab akidah. Soalan tentang akidah nombor 1. Soalan yang pertama apa kata Allah? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Bukan banyak mana soalannya, 6 soalannya. Dah bocor pula tu. Kalau SPM ada 6 soalan macam perempuan. Belakang lah. Tapi nak menjawab tu bukannya ilmu kita. Bukan nak menjawab tu apa
peringatan kita. Peringatan kita nak jawab. Yang nak jawab tu ialah amalan kita. 6 soalannya. Yang pertama, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau dalam dunia ni kita menyembah lain daripada Allah, tak boleh jawab. Entah, tidak belum tahu punya. Tentu bagi dia malaikat ya. Orang buat kata pula kata, entah, Indo ketahu belum. Gantung tu. Ada orang buat kata lagi ni? Ada, sebuah lah. Tu tanya lagi. Waman Nabi Yuka. Kalau dalam dunia ni tak pernah mengikut Nabi dalam hidup dia, tak pernah menjadikan Nabi sebagai contoh dan suri teladan, dia tak boleh nak jawab ya. Kerana dia bukan minat dengan Nabi macam itu dalam hidup dia. Jadi Man Nabi Yuka. Apa kan? I'm sorry, I do not know the answer. Bagi dia melekat ya. Begitulah seterusnya. 6 soalan je. Kalau boleh jawab, baru ditanya tentang semayang. Ibadah yang pertama ditanya di akhirat besok ialah semayang. Mula-mula akidah dulu. Udah lepas akidah baru ditanya semayang. Cukup ke tak cukup semayang kamu tu? Kamu mati umur berapa? Berapa hari kamu hidup dalam dunia ni? Kali dengan 5. Cukup tak? 5 kali sehari, 5 kali sehari, 5 kali sehari. Sejak kamu akil balik sampai kamu mati. Kalau cukup, cek pula lagi. Udah cukup tu, okey, bagus. Cek pula lagi, betul ke tak betul? Bacaan kamu betul ke? Gerak-gerik kamu betul ke tak? Dalam semayang ni ada tak rukun bacaan? Ada tak rukun qauli namanya? Rukun bacaan. Ada 5 rukun qauli. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Yang keempat, selawat akan Nabi. Yang kelima, memberi salam. Itu kena sebut betul-betul tu. Dah mati tak sah. Kalau ingat je tak sah ya. Kena sebut paling komannya, dengar telinga sendiri. Itu paling koman. Ada kali tu. Kena sebut tu. Dah sebut tu, kena betul. Jangan tak betul pula. Ada orang sebut Allahu Akbar kena. Begini. Betul ke? Allahu Akbar. Betul ke? Allahu Akbar. Betul ke? Panjang nobalnya. Allahu Akbar. Betul ke? Allahu Akbar. Betul ke? Tak betul ya. Dia bukan qala-qala, dia hamas saja. Hamas tu keluar angin ya. Itu takbiratul ihram. Itu baru sebutan. Ada rukun fi'li itu, rukun perbuatan. Jangan gerak 3 gerak betul-betul. Itu banyak cerita ya. Nanti buat prakar kalau ada peluang ada buat prakar tu, kita ngajar buat tu ya. Itu semayang dulu. Betul ke tak? Gerak-gerik betul tak? Kalau dah cukup dah betul, tengok pula niat. Betul ke niat kamu ikhlas kerana Allah ke tidak? Apa saja kita buat mesti kerana Allah Ta'ala. Jangan kerana lain daripada Allah Ta'ala. Saya ngajar pun mesti kerana Allah Ta'ala. Jangan lepas ngajar nyelih je. Mana benda hari ini dah datang dekat aku ni. Ngapa hendak kamu dari? Hendak ke Andro. Jangan. Dapat apa? Dapat Andro je. Jadi pagi ni saya istihal petang ni. Kalau ada, tak apa, bagus. Kalau tak ada, tak apa juga, nongeng juga. Jangan monyok aja. Dia tegur minta nak nyaut, balik kau set. Kenapa? Kenapa tak nak nyaut? Tak ada envelope. Jadi dapat envelope aja lah ya. Mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Ada dah Allah kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada dah ayat tu? Surah apa? Surah apa? Surah Al-Bayyinah. Sudah ngalfal ya? Itu surah Al-Bayyinah. Apa nama surah Al-Bayyinah ni? Tapi kalau saya kata Lam Yakunin, tahu tak? Surah Lam Yakunin, tahu tak? Kena ikhlas semata-mata kerana Allah. Udah habis semayang, cek itu betul semua, baru dicek rukun Islam yang lain. Baru dicek puasa, baru dicek haji, baru dicek zakat dan sebagainya.
Udah semua beres? Semua bagus? Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang ngantin, tak betul? Laksana seorang udah diam lagi. Laksana seorang salah. Apa? Mempelai. Kata itu nak ingat tu. Laksana seorang apa? Mempelai. Tahu mempelai? On your first wedding day, on your first wedding night. Nah, mempelai. Nah, pengantin boleh lama. Mempelai kejap-kejap itu ya. Nah, begitulah keadaannya. Baik, untuk petang ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kalau tak salah saya, petang ini kita baca asas ke yang ke-8. Betul? Perbuatan Allah ataupun af'al Allah. Tengok tulis bawah tu al-af'al. Al-af'al itu perbuatan Allah. Kalau satu fi'il, kalau banyak al-af'al, perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Segala-galanya adalah perbuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Lain daripada Allah semua dia yang menjadikannya. Allah tu bukan dia menjadikannya, kerana dia bukan dia jadi. Yang lain itu semua Allah menjadikannya. Mana tahu? Allah dah kabur. Dia dah Allah kabur tuan. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Langit tu Allah jadikan. Bumi ni Allah jadikan. Barang antara langit dan bumi tu Allah jadikan. Apa barang antara langit dan bumi? Manusia, binatang, pokok, malaikat, burung, ikan, rumput-rumput, buah-buahan, semua Allah menjadikannya. Afal. Baik. Kita baca tenang. Asas ke-8, perbuatan Allah dan perlakuan makhluk, iaitu afal. Makhluk buat juga, manusia buat juga, Allah buat juga. Atas apa ke Allah dan manusia? Manusia buat juga, tukang banyak juga manusia ni. Dokar buat manusia. Masjid ni manusia banyak. Allah pun buat juga, buat langit dan bumi ni. Jadi apa beza antara perbuatan manusia dan perbuatan Allah? Apa bezanya perempuan? Kita mesti ada alat. Manusia tidak perlu kepada Allah, tak perlu kepada alat. Sifat Allah apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Berdiri itu bukan bangun daripada duduk, bukan dari itu. Allah jadikan perkara itu dengan sendiri saja, tak perlu kepada pembantu, tak perlu kepada alat, tak perlu kepada pekakas. Dia tak perlu kerana apa-apa. Mana tahu Allah khabar? Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah kehendak satu perkara itu, maka Allah hanya akan berkata kun, maka jadilah apa yang Allah nak tu. Fayakun tu jadilah apa yang Allah nak ya. Baik, baca. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu kewujudan pun melainkan ianya terjadi dengan perbuatannya. Nya tu besar. Artinya perbuatan apa? Perbuatan Allah. Dan limpahan daripada keadilannya. Menandakan Allah tu adil. Ya. Itu sebab di akhirat besok Allah sediakan dua tempat. Satu untuk orang baik, lagi satu untuk orang jahat, orang neraka. Orang baik Allah sediakan apa? Syurga. Orang jahat Allah sediakan apa? Neraka. Untuk dibalas. Itu menandakan keadilan Allah. Kalau Allah tak balas perbuatan orang di manusia ni, perbuatan manusia di dunia ni, Allah tak balas, maknanya Allah lepaskan je lah. Ada orang dalam dunia ni jahat, ada dah pencuri, ada dah penagih dadah,
Ada dah perogol, ada dah pembunuh, banyak. Dia buat jahatnya. Kalau dia mati-mati begitu aja, tak ada kena hukum, tak ada kena dakwa, tak ada kena masuk penjara, tak ada diseksa, maknanya Allah lepaskan dia begitu sajalah. Untunglah dah. Duduk dalam dunia ni, minum arak tak ada apa-apa tindakan. Berzina tak ada apa-apa tindakan. Merompak tak ada apa hukuman pada dia. Maknanya Allah lepaskan saja orang jahat tu. Kalau Allah lepaskan saja orang jahat tu, maknanya Allah tu adil ke zalim? Kalau Allah lepaskan, pencuri lepas, perompak lepas, perogol lepas, pembunuh lepas, Allah tu adil ke zalim? Zalim lah. Allah mana apa untuk menunjukkan keadilannya, Allah sediakan balasan bagi mereka-mereka yang melakukan maksiat. Allah sediakan neraka. Allah seksa dia. Di dunia lagi Allah seksa. Nak mati seksa lagi. Dalam kubur seksa lagi. Lepas dia kubur di mahsyar seksa lagi. Kenapa? Menunjukkan keadilannya. Faham tak? Faham tak cakap ni? Bantu mana wajah? Lahir ni ke? Itu menandakan keadilan Allah Ta'ala sebab dia balas balik keadilannya. Sesungguhnya sesungguhnya tidak ada sesuatu kewujudan pun melainkan ianya terjadi dengan perbuatan Allah tu dan limpahan daripada keadilannya, menunjukkan Allah tu Maha Adil. Begitu juga ada orang dalam dunia ni baik benar. Ada dah. Tak pernah ngacau orang lain, tak pernah menyakitkan hati orang lain, mayang tak tinggal, puasa tak tinggal, nutup aurat, sentiasa bersedekah, buat baik je. Kalau dia mati terus aja macam perempuan. Kalau dia mati terus aja, tak ada bangkit-bangkit lagi. Macam maknanya kebaikan dia tu begitu sajalah, tak dapat apa-apa lah. Dia baik, rugi dalam dunia ni. Kerana dalam dunia ni orang nari, dia tak nari. Orang minum arak, dia tak minum arak. Orang ngumpat, dia tak ngumpat. Orang berjudi, dia tak berjudi. Dia orang baik. Jadi rugilah dia hidup dalam dunia ni. Tak dapat tak dapat ganjaran dari apa kebaikan yang dilakukannya. Faham ke cakap saya ni? Jadi kalau Allah biarkan dia rugi, maknanya Allah tu alim adil ke zalim? Allah tu adil ke zalim? Zalim lah, kan dia biarkan dia. Orang baik tu tak dapat upah, tak dapat apa ganjaran, tak dapat faedah. Penat je buat baik. Kerana maksiat ni selalunya benda yang menyeronok ke ataupun benda yang menyusahkan. Maksiat ni semua seronok belakang. Seronok tak maksiat? Seronok. Nafsu suka. Tak faham cakap saya ni. Nafsu seronok dengan maksiat tu. Jadi kalau dilepas gitu aja, rugilah dia dalam dunia ni. Orang minum arak, dia tak minum arak. Orang berjudi, dia tak berjudi. Orang menari, dia tak menari. Orang berzina, dia tak berzina. Penat ada dia melakukan kebaikan, tak ada dia balas kebaikan itu. Sebab itu Allah sediakan apa? Allah sediakan syurga. Kerana dia berlaku baik, beriman dan beramal soleh, Allah sediakan syurga baginya. Faham ni? Itu sebab Allah balas balik. Kalau dah tak nampak keadilan Allah Ta'ala. Baik. Keadilannya, kewujudan itu dijadikan dengan sebaik-baik keadaan, sempurna, lengkap dan adil. Wujud Allah tu sempurna. Apa saja yang dimiliki Allah sempurna. Penglihatan Allah sempurna, pendengaran Allah sempurna, kekuasaan Allah sempurna, pengetahuan Allah sempurna. Apa saja Allah tu sempurna belaka. Lengkap lah tu. Dan adil. Allah tu Maha Adil. Sesungguhnya dia Maha bijaksana. Allah tu Maha bijaksana. Allah tu apa namanya, adil lah, bijaksana. Betul aja. Bijaksana, tahu je dia.
dalam perbuatannya, maha adil dalam ketetapannya, tidak dapat dibandingkan keadilannya dengan keadilan hamba-Nya. Kita ni ada tak kalanya kita buat sebelah? Ada. Ada kalanya kita tak ambil tindakan kepada orang yang tertentu? Ada. Ada tak manusia yang buat maksiat tapi lepas gitu aja dalam dunia ni? Ada tak? Ada. Kadang-kadang dia terlibat dalam banyak-banyak maksiat. Jadi 47 pertuduhan. Tapi tak kena apa-apa pun. Lepas gitu aja. Ada tak? Dalam dunia ni. Saya pun ada. Saya pun ada kena tau. Pada satu ketika saya nak belok ke rumah saya, taman tu. Saya tampil lalu dah lampu merah. Lampu merah tu, lampu merah. Kau nak apa? Elok je lalu. Tahan di polis. Dah. Ini cerita saya ni. Lama dah ni cerita ni. Tahan di polis. Tahu saya melentang. Jangan nak tahan mampu aku malam ni. Dia pun datang. Datang dekat-dekat tu. Udah dekat tu. Oh, Ustaz Kek ni. Polis ada. Ustaz Kek ni. Dari mana Ustaz ni? Saya kata dari ngajar ni dah. Jalan lah katanya. Siapa? Pasal polis tu geng saya main badminton. Cuba kalau malaikat. Cuba kalau Allah macam mana? Kena denda lah. Kena fine ya. Faham ni? Jadi adil ke tak polis tadi? Tak adil dah. Saya yang untung. Kan dia tak adil. Begitulah. Allah betul kan? Tak ada. Semua akan ditanya. Akan dibalas balik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada pernah ayat ni? Barang siapa melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah kecil nak baiknya, dia akan dapat melihatnya dan dapat balasan seumpamanya. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun kecil pun kejahatan sebesar zarah, zarah tu benda yang paling kecil lah. Tak ada yang lebih kecil dari zarah. Yang zarah ni tak boleh belah dua lagi dah. Kalau bahasa itu pun kejahatannya, Allah akan tunjukkan kejahatan itu dan akan dibalas seumpamanya. Kecuali kalau dia buat jahat lepas itu taubat. Dia taubat tak ada kena ya. Boleh dah? Dia akan dibalas seumpamanya. Sebab itu dah kita kena tahu bahawa Allah tu maha adil ya. Maha adil Allah. Tak ada zalim. Tak ada orang terlepas begitu saja. Sesungguhnya dia maha bijaksana dalam perbuatannya, maha adil dalam ketetapannya, tidak dapat dibandingkan keadilannya dengan keadilan hamba-Nya. Manusia banyak tak adil. Walaupun dalam cara ada manusia yang adil. Ada manusia yang adil. Sahabat-sahabat dulu adil bakal kerana mereka ikut perintah Allah. Baru tadi saya ngajar satu tempat cerita tentang Sayyidina Umar. Tadi. Cerita Sayyidina Umar, raja yang paling adil. Anaknya namanya Abu Syahmah. Didapati berzina dengan seorang perempuan Yahudi. Dia dapati salah. Dia masih itu raja, khalifah tau, khalifah, Amirul Mukminin. Apa buatnya? Dihukumnya sebat 100 kali. Anak sendiri tu. Namanya anaknya Abu Syahmah. Sebat 100 kali. Depan dia tu. Piak, jerit yang cakap kan. Udah cukup 80 kali. Dia pun ngabur. Aku nak mati aja. Kalau kamu mati aku tanam kamu ya. Aku mandikan kamu, aku semayang kapan kamu. Kalau kamu hidup aku peluk kamu ya. Gitu. Udah cukup 90 kali mati Abu Syahmah. Anak sendiri ni. Kalau kita lah anak kita dipukul depan kita macam lalu kan? Kita kaji apa ni? Dipukul anak tu depan kita. Mati depan pada dia. Udah cukup 90 kali diperintahkan lagi tukang pukul tu. Cukupkan 1 kali.
Sudahnya matilah anak tu sendiri, anaknya sendiri mati di depan dia. Tadi saya ngajar yang tu ya. Baca kitab namanya Jauharul Mahbub yang kita baca di masjid ni. Mati anak tu. Udah 90 kali mati, kata dia cukupkan 1 kali. Sudahnya matilah dia. Adik selenggara macam biasalah. Lepas itu sahabat-sahabat banyak yang bermimpi. Yang bermimpi berjumpa dengan Abu Syamah tu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa dia dah dapat? Dapat apa? Dapat dihukumkan di dunia ni. Hukum zina ni kalau bukan muhsan, kalau dia tak pernah merasa persetubuhan, dia dipukul 100 kali, disembat 100 kali. Kalau dia muhsan, kalau dia dah kahwin atau dia sudah ada merasa persetubuhan, direjam dengan batu yang pertengahan sampai mati. Ini dipukul walaupun dia mati. Kalau dia tak mati dipukul, kena didagangkan, dibuang negeri setahun lamanya. Tapi itulah. Tadi saya ngajar yang tu ya, cerita Abu Syamah tadi. Ya. Setahun didagang, tak boleh balik negeri itu, dia pergi negeri lain. Ya, jadi itu menunjukkan keadilan sahabat-sahabat dulu. Mereka mengikut perintah Allah. Tapi yang ramainya dalam dunia ni adil ke tak? Banyak yang menyalahgunakan kuasa ya. Ya. Baik, lagi apa? Maha adil dalam ketetapannya, tidak dapat dibandingkan keadilannya dengan keadilan hambanya. Hal ini kerana seseorang seorang apa? Seseorang hamba itu boleh saja melakukan kezaliman. Boleh. Kita boleh buat zalim tak? Boleh mencuri tak? Kita ni boleh mencuri dah? Boleh. Boleh isap dadah dah? Boleh. Boleh berzina dah? Boleh. Tapi kita tak buat kerana kita bukan zalim. Kita orang takut kepada Allah Ta'ala. Boleh saja. Boleh saja melakukan kezaliman dalam menguruskan sesuatu yang menjadi milik orang lain, yang punya orang lain, tapi kita salah guna, boleh tak? Boleh tak? Apa saja kita jumpa boleh kita salah gunakan kalau kita nak. Tambah kalau orang tak nampak je. Kalau orang tak nampak lagi senang ya. Tengah berjalan tu tiba-tiba nampak satu bungkusan. Tengok kiri kanan, siapa tak nampak? Orang tak ada. Nampak tu bungkusan. Tengok dalam tu not 50 belakang. Berkesa-kesa. Macam. Kalau orang adil, dia akan serahkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau orang zalim, apa banyak? Kejar penjawab tu, tengok kiri kanan tarik, satu poket. Bawa balik ya. Ikutlah mana-mana nak zalim ke nak adil. Itu keadaannya. Boleh saja melakukan kezaliman dalam menguruskan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Namun hal kezaliman ini tidak berlaku sama sekali kepada Allah. Allah tak pernah zalim. Allah tetap adil. Tak pernah ada apa? Tak pernah dia melakukan kezaliman. Tidak berlaku sama sekali kepada Allah kerana sesungguhnya dia tidak akan melanggari milik orang lain hingga berlakunya kezaliman sampai dia tak pernah melakukan milik yang zalim ya. Apa kata Allah, tengok bawah ni, innallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azimah. Ya. Apa kata maksudnya? Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiayai seseorang. Ya. Tak pernah sekali mengenai siapa-siapa, memberi inayah kepada siapa. Sekalipun seberat zarah. Besar zarah pun tak ada. Zarah ni satu benda yang paling kecil. Ya. Dulu ulama-ulama tak tahu apa benda zarah ni. Lalu dibandingkan zarah tu dengan semut. Bandingan itu tak betul. Antara zarah dengan semut mana kecil? Zarah lagi kecil. Zarah tu belah dua pun tak boleh. Itu nama zarah. Semut ada tak bahagian-bahagian semut?
Ada tak kepala semut? Ada tak tengkuk semut? Ada tak badan semut? Ada tak kaki semut? Ada tak ekor semut? Ada tak bulu semut? Ada. Jadi sudah tak ada apa bandingan ulama-ulama dulu dibanding yang zarah dengan semut. Walaupun susah semut kata. Kerana dia tak nampak semut tu paling kecil. Sebenarnya zarah lagi kecil ya. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiayai seseorang sekalipun seberat zarah. Dia itu debu. Dan kalaulah amal yang seberat zarah itu amal kebajikan, kalau besar itulah kecil penuh, nescaya akan menggandakannya dan akan memberi dan dari sisinya pahala yang amat besar. Walaupun kecil perbuatan yang baik itu, sikit aja. Macam dia lalu dalam masjid ni, tengok ada paku terlentang aja. Dia pun ambil paku tu pergi letak tempat yang selamat. Supaya orang lain tak kena apa? Tajam paku tu, tak kena pada dia. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Besar pahala yang tu. Mungkin kerana itu dapat masuk syurga nanti ya. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiayai seseorang sekalipun seberat zarah atau debu. Dan kalaulah amal yang seberat zarah itu amal kebajikan, nescaya Allah akan menggandakannya dan akan memberi dari sisinya pahala yang amat besar. Manusia sendiri yang membuka pintu kerosakan. Yang selalu buat rosak ni manusia ke apa? Manusia lah sendiri ya. Berlaku kerosakan dalam bumi. Siapa menentu? Siapa yang ya? Manusia lah. Ngapa berlaku ribut? Ngapa berlaku angin kuat papan? Kerana manusia kau dia apa? Merobohkan gunung. Gunung dah habis. Jadi angin tu tak ada apa yang nak diberekkan angin tu. Tak ada bertahan. Itu yang berlaku topan. Lagi apa? Puting beliung. Tanah runtuh, gempa bumi dan sebagainya. Manusia sendiri. Allah dah khabar dalam Quran. Zaharul fasad bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tak ada dalam ni ya. Akan berlaku kerosakan di daratan dan di laut dengan sebab tangan-tangan manusia sendiri. Manusia yang menyebabnya. Itu sebab berlaku ribut dan sebagainya. Ini apa kata Allah? Man amila soliha fali nafsih wa man asaa alaiha wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bizulmin bizallamin lil abid. Maksudnya apa? Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri juga. Buat baik, kamu yang kena. Buat kamu yang dapat faedah. Buat jahat, kamu yang kena. Terpulang pada kamu. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Tak pernah Allah tu berlaku zalim ya. Dia tetap adil. Dia akan balas. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Justru, apa tu justru? Dia cakap Melayu ni. Justru apa tu ya? Oleh kerana itu. Cakap orang putih apa? Cakap orang putih apa? Oleh kerana itu. Cakap orang putih apa? Therefore. Ini tuku bahasa Inggeris tau. Therefore. Apa yang therefore? Bukan A4. Oleh kerana itu. Therefore. Justru setiap sesuatu selain daripadanya, daripada Allah, sama ada di kalangan manusia, jin, syaitan, malaikat, langit, bumi, haiwan, tumbuh-tumbuhan, jauhar. Jauhar apa? Jauhar tu permata ya? Arat tu sifat-sifat benda ya? Atau sesuatu yang boleh diketahui dan dirasai dengan panca indera. Tahu panca indera? Panca indera tahu? Cakap orang putih apa? Sense. Ada 5 panca indera tu.
Ada panca indera melihat, ada panca indera mendengar, ada panca indera merasa, ada panca indera penciuman, bau, wangi ke busuk ke tu. 5 panca indera ya. Ada yang merasa kesat ke, licin ke. Kemudian ada pedas ke, apa? Pedas ke, manis ke, pahit ke. Itu panca indera ya. Boleh merasa. Dan yang ni tak boleh diapakan. Tak boleh dikesan dengan panca indera. Yang boleh diketahui dan dirasai dengan panca indera merupakan sesuatu yang baru. Apa saja lain tu semuanya baru belaka. Apa kata baru? Cakap Melayu ni baru. Baru apa ni? Ya Allah. Cakap Melayu baru ni, bukan cakap Jawa. Bukan cakap Jepun. Apa tu baru? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu baru. Lain daripada Allah semua baru belaka. Manusia baru, jin baru, malaikat baru, pokok baru, gunung baru, matahari baru. Selain daripada Allah semua dipanggil baru. Faham ni? Bila semua baru selain daripada Allah Taala ya. Itu nak. Dulu tak ada, sekarang ada. Matahari dulu ada ke tak ada? Tak ada. Allah ada, maka Allah jadikan matahari. Itu baru. Bulan dulu ada ke tak ada? Tak ada. Bila Allah jadikan, adalah bulan. Itu nak bulan tu baru. Apa saja selain daripada Allah Taala kan? Itu semua baru namanya. Baik. Sedangkan Allah sejak azali. Apa arti azali? Ada lagi baru ni. Yang baru yang diciptakan Allah dengan kekuasaannya. Allah mencipta yang baru ni. Setelah sebelumnya tidak ada dan tidak wujud. Ini patutnya fahamnya ni. Dulu tak ada. Matahari tak ada, bulan tak ada, pokok tak ada, bintang tak ada, langit tak ada, gunung tak ada, sungai tak ada, parit tak ada, apa pun tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Bila Allah ada, baru Allah jadikan langit dan bumi ni. Mana tahu? Allah kabur dalam Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya, dibaca oleh Tok Imam tidak rimat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy. Dan sebagainya. Itu Allah kabur surah apa? Sejadah ya. Dia iaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Antara langit dan bumi apa? Manusia, binatang, jin, setan, malaikat, pokok-pokok, burung-burung, serangga-serangga, ikan-ikan. Apa? Semua Allah menjadikan itu semua antara bumi dan langit ya. Allah menjadikannya. Ya. Dengan kekuasaannya setelah sebelumnya tidak ada dan tidak wujud. Sedangkan Allah sejak azali. Apa arti azali? Asalnya. Nak kata mula betul boleh. Azali itu sebelum dari mula lagi. Nama azali. Ada seorang ustaz nama Ustaz Azali. Ada di kampung. Tapi dia bukan azali, dia makhluk ya. Tapi nama aja azali. Sejak azali saja. Yang wujud secara tunggal. Apa itu tunggal? Tunggal artinya esa. Dekat Arabnya apa? Wahid. Zaman tunggal. Nak usaha apa? Satu. Tapi satu itu tidak digalakkan dengan ilmu tauhid, tak digalakkan sampai satu. Kalau ada satu, ada dua, ada tiga, ada 4, ada 10, ada 100, ada 1000, ada sejuta dan sebagainya. Yang lebih baik sebab tunggal. The only one. Dan tidak ada yang wujud bersama-sama dengannya. Tak ada yang wujud bersama dengan Tuhan. Yang wujud Allah saja. Kemudian baru dijadikan alam ni. Jadi yang selain Allah kita panggil alam. Kita panggil baharu. Kita ambil mungkinat. Mungkin satu, kalau banyak mungkinat. Itu selain Allah Ta'ala ya. Baru pun selain Allah juga. Alam itu panggil selain Allah Ta'ala ya.
Dan Allah menjadikan makhluknya bagi menzahirkan kekuasaannya, menunjukkan kekuasaan Allah. Tengok, jadi yang binatang, ada yang besar benar, ada yang kecil, ada yang halus. Ya, ada tak? Ada binatang yang besar benar? Apa? Dinosaur. Besar benar ya. Sekarang ni nampak tulang-tulangnya je. Udah tak ada kan, udah tak nampak lagi. Namanya dinosaur. Besar benar ya. Ada tak yang halus? Kuman COVID-19. Sampai nampak COVID-19 angkat tangan. Punya lalu. Apalah alatnya Allah menjadikan kuman COVID-19 tu? Tak tahu. Allah mana perlu alat. Kita tak tahu. Tapi ada tak? Ada. Mana tahu? Ramai orang kena. Bila kena COVID-19, padam. Kawan-kawan kita pun ada. Ada tak yang tak padam? Kerana COVID-19. Dia virus tu lebih halus daripada bakteria lagi. Kuman pun Allah boleh jadikan. Dan Allah menjadikan makhluknya bagi menzahirkan kekuasaannya. Tengok kehebatan Allah Ta'ala ya. Dia menjadikan semuanya dan melaksanakannya. Tengok apa dalilnya. Allah Maha Pencipta. Surah Luqman ayat 25. Firman Allah, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Cakap Melayu apa? Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah tu, tanya mereka. Kita tanya Acong tu, tanya Ramasami tu, tanya John tu, siapa menjadikan langit dan bumi? Apa jawabannya? Allah. Tanya akau tu, akau ini langit siapa bikin? Itu matahari siapa bikin? Itu hujan siapa kasi turun? Apa jawabannya? Tuhan Allah lah. Lu mengong tanya. Bengong kamu tanya tu. Iya ke dah. Tapi dia lepas ni keluar tanya tu. Lu mengong katanya. Kerana dia percaya bahawa yang menjadikan itu semua Allah belaka. Cuma bila dia semayang, dia menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Dia bukan tak percaya Allah tak ada, tapi bila dia semayang, dia menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Itu orang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, tahu apa kata musyrik? Yang menyekutukan Allah, itu namanya musyrik. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ucapkanlah apa kepada mereka wahai Muhammad? Ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Syukur kita kerana dia boleh mengaku Allah yang menjadikannya. Tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dia tak tahu sebenarnya. Itu orang tak nak menyembah Tuhan. Dia menyembah lain daripada Tuhan. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api. Ya ada tak jenis-jenis orang tu? Kerana dia tak kenal siapa Tuhan. Kita alhamdulillah, kita tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Kita belajar lah. Tuhan tu yang maha berkuasa, Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha mengetahui. Bila kita tahunya itu, berani kita nak buat maksiat. Kita tahu Allah mendengar je. Faham Allah tu mendengar je. Kalau kita sedar Allah tu mendengar je, berani kita nak ngumpat. Berani nak ngumpat? Timah tu boleh tak? Kerana dia sedar, timah tak dengar. Tapi Allah dengar. Ada pula dua orang malaikat sentiasa mencatatnya. Siapa dua tu? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sentiasa di sisi kamu ada dua orang malaikat. Seorang namanya kiraman, yang maha mulia. Seorang lagi namanya katibin, pencatat. Dia mencatat aja, dia nulis aja. Dia tahu apa yang kamu lakukan. Semua dia tahu belaka.
Saya bercakap ni, ada tak dia tulis di malaikat? Ada. Perempuan yang dengar ada tak tulis malaikat? Ada Melaka. Yang jawab soalan saya ni, ada tulis malaikat tak? Ada Melaka. Kalau tak nak dengar, ada tak malaikat nampak? Ada tak? Kalau dia meroloh, tengah ngaji ni meroloh, ada tak malaikat nampak? Kejap ni tengok kiri kanan, ada tak yang nak meroloh? Ada? Kalau ada tunjuk mana? Tak ada. Ya, alhamdulillah ya. Semua mengaji dengan penuh perhatian. Alhamdulillah ya. Itu dia. Jadi ditulis oleh malaikat. Dia tahu je apa yang kita buat. Kalau dia sembang, Tok Guru tengah ajar dia sembang belakang tu. Anu. Ini gelang ni beli di wang kelian. Macam? Apa jadi? Allah dengar tak? Allah dengar. Malaikat dengar tak? Malaikat pun dengar ya. Jadi dia akan dapat apa? Nanti dibangkitkan Tuhan di akhirat, nanti dia bangkit dari kubur, dia bangkit seperti babi. Babi hitam. Tahu? Ada 5 golongan yang Allah akan bangkitkan seperti babi. Yang pertama, orang yang bercerita hal dunia di dalam masjid. Dalam masjid cerita hal dunia. Cerita gelang, cerita rantai, cerita baju, cerita jam, dan sebagainya. Esok dia bangkitkan seperti babi hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bercerita hal urusan dunia ketika Al-Quran sedang dibaca. Ada orang baca Quran, dengar betul soal kuat bacanya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dia sembang anu cerita badminton, cerita sepak takraw, cerita netball. Cerita apa? Cerita koja dan sebagainya. Esok akan dibangkit seperti babi. Nak ke tak nak? Angkat tangan sampai nak. Saya nak angkat gambar mana orang nak. Yang kedua. Yang ketiga, orang cerita, saja cerita, hai dunia, hai apa pun, saja cerita. Tak kira apa dia ceritanya. Dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu jangan bercakap-cakap. Nak bercakap, cakap dengan ustaz, tak apa. Bertanya tak apa. Ini bila ditanya, ada soalan? Tak ada. Tapi sebelum itu, sembangnya anu. Esok dibangkitkan macam babi lah. Yang ketiga, yang keempat, orang bercerita urusan dunia ketika di majlis kematian. Pergi ziarah orang mati, cerita hal dunia. Cerita hal pangkat, cerita hal gaji, cerita hal anak, dapat jawatan ini jenis, itu aja ceritanya. Esok dibangkitkan macam babi. Dan yang kelima, orang yang cerita urusan dunia di tanah perkuburan. Orang tanah perkuburan tak apa buat? Doakan orang mati tu, ya? Baca ayat-ayat Quran untuk dia dan sebagainya. Pahala tu sedekahkan benda dia. Kalau tak, kalau cerita hal dunia, esok dia bangkitkan seperti babi. Tak benar? 5 tempat yang ingat ni. Ini cerita kitab ni, bukan lalawak ni. Bukan lombok-lombok ya. Cerita dari kitab. Dan Allah menjadikan makhluknya bagi menzahirkan kekuasaannya dan melaksanakan. Apa melaksanakan nanti bagi sebelah. Allah jadikan makhluk tu untuk menandakan Allah tu maha berkuasa. Tengok dia jadikan manusia macam-macam. Manusia dia macam-macam tak? Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang lawa, ada yang buruk. Ada yang pandai, ada yang benar. Ada tak yang benar? Ngaji-ngaji tak mudah berdapat. Itu manusia. Allah jadikan ya. Tengok kejadian manusia. Kalau kita fikir nakal, pelik tau. Tengok saya ni. Rambut saya ni kalau tak potong macam panjang sampai ke lantai boleh. Ya ke tak? Ada bangkangan. Misal saya ni kalau tak potong mana? Panjang sampai nutup bibir orang. Ya tak? Ada bangkangan. Janggut saya ni kalau tak potong. Apa jadi? Panjang boleh jadi ke tali. Biar kira saya ni. Kuku saya ni. Kalau tak potong, apa jadi?
Panjang, mengrekut panjang ya. Tapi pasal apa bulu kening tak panjang? Bulu kening panjang tak? Kalau kita potong, boleh potong tak? Boleh? Kita potong bulu kening tu, boleh tumbuh tak? Boleh tumbuh tak? Tumbuh. Tapi dia tumbuh sampai ke satu peringkat dia berhenti. Faham ke ni? Siapa menjadikannya tu? Siapa menjadikan tu? Allah yang menjadikan itu. Sampai satu peringkat dia berhenti lah. Kalau tampilnya panjang, tuan-tuan. Kalau bulu kening tu, tak potong dia, kita potong dia tumbuh panjang. Berjalan-jalan macam mana? Saya nak ngajar pun payah. Datang orang kan? Saya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dah. Siapa yang menentukan tu? Itu tanda kehebatan dan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau tak faham juga dia benar-benar pokoknya. Ini bukan modal saya ni. Modal daripada penceramah yang terkenal. Allah yarham Datuk Ismail Qamus. Kenal nama tu? Ada orang dengar? Ya. Itu yang berlaku ya. Jadi apa saja ketentuan dari Allah Ta'ala. Apa yang berlalu daripada kehendaknya, apa saja yang berlaku tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan membenarkan apa yang dikatakannya sejak azali lagi. Apa yang Allah cakap semua betul belakang. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfian fa'ahbabtu an a'rif berhenti lah an a'rif kan. Kuntu kanzan mahfian fa'ahbabtu an a'rif. Surah apa tu? Bawah surah apa? Bukan Quran ke? Hadis ni ya, hadis. Daripada hadis ni, bukan Quran. Maksudnya aku adalah merupakan khazanah. Tahu khazanah? Apa dia khazanah? Harta. Itu namanya khazanah ya, harta namanya khazanah. Aku adalah merupakan khazanah yang tersembunyi. Maka aku sangat suka agar dikenali. Aku suka kalau orang kenal aku. Siapa tak kenal dia? Siapa tak kenal Nabi Muhammad? Semua orang kenal. Setiap saat disebut. Ya dah. Ada orang sebut Nabi Muhammad setiap saat? Ada. Bukan minit je, setiap saat. Kejap ni ada orang sebut Nabi Muhammad? Kita sebut dah. Orang azan. Azan tu masanya serupa ke lain-lain? Satu dunia ni. Serupa ke lain-lain? Serupa? Masanya lain-lain. Time ini ada orang tidur? Ada. Ada orang bangkit? Ada. Ada orang nak sembahyang? Ada. Dia sentiasa ada je. Kerana masa lain. Kita siang, ada yang malam. Kita malam, ada yang siang. Jadi ada sebut Muhammad je dah. Sebut je Muhammad ya. Tak ada lepas. Setiap masa ada yang orang sebut Nabi Muhammad. Aku adalah merupakan khazanah ataupun harta yang tersembunyi. Nabi Muhammad itu memang harta yang tersembunyi. Banyak gunanya. Kerana dia lah kita tahu siapa Allah tu. Kerana dia lah kita tahu apa tugas kita. Kerana dia lah kita tahu apa akan jadi pada diri kita. Aku adalah merupakan khazanah yang tersembunyi. Maka aku sangat suka agar dikenali. Kalau orang kenal dia, dia suka dia. Dia suka apa? Makhluknya ramai yang ikut dia esok. Justru apa arti justru? Tadi dah khabar lah, dah lupa balik tengok. Penat ajar. Apa arti justru? Oleh kerana itu. Cakap betulnya apa? Therefore. Itu justru ya. Ini cakap Melayu ni tau. Bukan cakap Arab ni. Justru cakap Melayu tau. Bukan cakap orang putih pun. Justru bukanlah bermaksud dia turut besar. Siapa dia tu? Allah. Bukanlah bermaksud dia memerlukan
dan berhajat ke atas makhluk ciptaannya. Dia tak nak makhluk pun. Dia tak perlu pun. Tapi nak ngaburkan tu, dia suka kalau kita puji dia. Dia suka kalau kita ingatkan dia. Dia suka kalau kita berzikir dengan dia. Dia suka. Bukan mana dia minta dipuji dah. Dia bukan perlukan kita pun. Dia tidak memerlukan dan berhajat atas makhluk ciptaannya. Sesungguhnya Allah Maha Hebat. Allah tu Maha Hebat. Hebat dalam mencipta. Mencipta, kemudian menjadikan dan menentukan ciptaannya. Jadinya manusia itu 2 kaki, tak boleh terbang. Burung boleh berterbang. Kenapa manusia tak boleh terbang? Dia hebat kan? Itu ciptaan Allah ni. Kenapa manusia tak boleh terbang? Kenapa Allah tak bagi sayap? Tak boleh dah Allah bagi kita sayap? Boleh. Kenapa Allah tak bagi kita sayap? Tak boleh terbang apa? Kuis mudah ni petang ni. Apa tu kan? Terbang apa? Yang menghalang dia bertugas. Dia terbang lagi senang bertugas. Senang pergi masjid, senang pergi surau, senang pergi mengaji. Puan-puan dengar lalu. Kalau manusia boleh terbang, doyan tak ada luruh. Iya ke tak? Iya ke tak? Tak ada luruh. Kata pokok dia ada kerja dia main. Burung boleh terbang. Kenapa burung boleh terbang? Kerana dia bila makan dah kenyang ditinggalkannya. Tengok dia depan rumah kita tu, betik kita tu. Ada tak burung makan betik? Makan tong dah kenyang, ke mana dia? Tinggalkannya dia pun terbang. Kalau manusia teringatkan anak, teringatkan suami, teringatkan isteri, teringatkan mak, teringatkan ayah. Kalau dia koyak, mau keranjang, tu keranjang. Burung bakul tu, terbang. Di akhirat besok di syurga boleh terbang tak? Boleh, di syurga boleh terbang ya. Kenapa? Kerana di syurga itu semua kita punya. Semua kita punya. Jadi kalau kita punya, kena minta izin ke? Kita punya semua, kena minta izin tak? Tak ada. Kita pergi je lah, bawa je lah, makan-makan je lah. Syurga itu kita punya. Apa saja. Pokok-pokok dalam syurga itu kita semua kita punya betul mana? Itu dah. Bukanlah bermaksud dia memerlukan dan berhajat atas makhluk ciptaannya. Sesungguhnya Allah Maha Hebat dalam mencipta, menjadikan dan menentukan ciptaannya. Jadinya burung boleh terbang, manusia tak boleh terbang. Lagi apa? Kura-kura itu lambat je, tapi jadinya apa? Kulitnya tebal. Kulitnya tebal. Ya tak? Kalau kau mentokak, dia hidup badannya dalam kulit tu ya. Kemudian dia jadikannya arnab terlaju, ya tak? Dan sebagainya. Tengok ciptaan Allah, ya. Dan tidaklah menjadi kewajipan atas Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencipta makhluknya. Bukan dia mesti mencipta tak? Bukan wajib, bukan wajib ya. Harus saja. Dan dia Maha Pemberi nikmat, kebaikan, nikmat dan kebaikan kepada makhluknya. Namun tidaklah menjadi kepastian, bukan kemestian di atas Allah untuk memberikan kepada makhluknya. Puan-puan, nikmat yang Allah semua ada tu ada 100%. Nikmat Allah semuanya ada berapa peratus? 100%. 99% nikmat Allah sediakan di syurga. Yang Allah bagi kita di dunia ni berapa peratus? 1% saja. Itu pun tak terbilang ni kita. Itu nikmat di dunia ni tak terbilang ni kita. Mana tahu? Allah khabar. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ya. Kalau kita nak, kalau kamu nak hitung nikmat Allah nasihat, tiada terhitung oleh kamu. Banyak penuh jadi sebab itu terlalu banyak nikmat Allah Taala. Yang kita berebut tu, yang bergaduh-gaduh tu, yang bertarik-tarik rambut ni nak merebut 1% saja ya. Nikmat Allah tu. Yang berperang tu antara Yahudi dengan orang Islam tu. Kerana nak merebut tanah Israel tu. Itu aja. Padahal
Tanah Israel itu besar kintar aja besarnya bukan luar mana ya. Itu yang berperang bunuh-bunuh. Sampai 40,000 lagi 40,000 lebih orang Palestin dibunuh oleh orang Yahudi. Kerana nak merebut berapa peratus? 1% saja Mak ya. Baik, cukup sekarang itu. Akan datang kita akan sambung lagi. Dah pukul 4 dah. Ya. Habis ke dah? Cukup dah? Cukup dah? Sabuai lah. Saya dah putar dengan Jok ya. Sekian dulu. Untuk kali ini kita sambung lagi. Akan datang apa? Justru lagi. Jumpa justru balik ya. Justru baginya ada lagi baca insyaAllah ya. Sekian. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Nak balik belakang lah ni ya. Ya. Saya pun nak balik juga. Hujan ya. Ya. Jadi akan datang kita baca sambungnya ya. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada tanya? Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Mana nak cari? Hanya ada di Balai Lintang, Masjid Sultan Nazrin Shah, Nazrin Muizzuddin Shah, apa? Okey, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.